dan ini jelas menunjukkan bahawa Norita telah dilakukan paksaan tanpa kerelaannya sebelum dia dibunuh. Kes pembunuhan Norita Samsudin, gadis muda berusia 22 tahun yang ditemui mati di bilik rumah sewanya, menjadi antara berita sensasi negara sekitar penghujung tahun 2003. Sehingga kini, tiada sesiapa yang didapati bertanggungjawab membunuh mangsa. Norita merupakan seorang peragawati fashion sambilan dan eksekutif syarikat di Kuala Lumpur. Mangsa ditemui mati di bilik sewanya di kondominium Puncak Prima, Seri Hartamas pada 5 Disember 2003, lebih kurang pukul 4.30 pagi. Dua rakan serumahnya, Kenneth dan Nur Azura, menemui mayat Norita selepas pulang dari kelab malam. Mayat Norita ditemui berselimut hingga paras leher. Mangsa berada dalam keadaan terlentang di atas tilam tanpa katil. Hanya sebahagian muka kelihatan. Kepala mangsa menghadap tingkap bilik dan mangsa terbaring hampir ke dinding dengan kedua kakinya diikat. Apabila rakan-rakan serumah Norita pulang, mereka agak hairan kerana semua lampu rumah terpadam kerana Norita, Kenneth dan Azura telah bersetuju untuk sentiasa meninggalkan lampu ruang makan terpasang sebelum meninggalkan rumah. Selepas mereka berdua membuka kunci pintu dan melangkah masuk, Kenneth dan Azura mengesan bau badan yang kurang menyenangkan di pintu masuk, dan bau ini merebak ke bahagian koridor sehingga ke ruang makan. Ketika Kenneth sibuk membuka pintu bilik tidur, Azura ternampak bayangan seorang lelaki di kanan tetapi mengendahkannya kerana dia mengandaikan bahawa Norita ada membawa tetamu. Ketika itu berdasarkan bau badan yang busuk itu. Apabila mereka masuk ke bilik, Azura bertanya kepada Kenneth jika dia ada ternampak sesiapa berdiri di luar. Tetapi Kenneth menjawab tidak dan merasakan bahawa Azura cuma terbayangkan benda lain. Azura membuat keputusan untuk mencari lelaki berkenaan. Dia bergegas ke ruang dapur dan ruang tamu tetapi tidak menjumpai sesiapa. Kemudian dia tersedar bahawa pintu depan rumah terbuka dan dia yakin yang Kenneth telah pun mengunci pintu tersebut. Dengan rasa kurang senang, Azura memanggil Kenneth dan kedua-duanya memanggil Norita, tetapi tiada balasan diterima. Kenneth kemudiannya bergegas keluar untuk memanggil pengawal keselamatan kerana mereka mengesyaki bahawa rumah mereka telah dipecah masuk. Ketika Kenneth keluar untuk memanggil pengawal keselamatan, Azura sedar yang pintu bilik Norita terbuka sedikit. Dia menjenguk dan kemudiannya memasang lampu bilik Norita dan mendapati biliknya berselerak. Azura melucutkan selimut yang meliputi Norita dan menjumpainya terlantar di katil. Pihak polis mengesyaki gadis itu dirogol sebelum dibunuh dan perbuatan kejam itu dipercayai dilakukan oleh individu yang dikenalinya kerana cemburu. Siasatan awal mendapati Norita mungkin mati disebabkan sesak nafas kerana selain dijerut mulut, mangsa juga disumbat dengan sehelai kain. Kes pembunuhan ini disiasat dari semua sudut sementara menunggu hasil laporan bedah siasat serta ujian DNA. Seorang lelaki dicari mempunyai ketinggian kira-kira 171 cm, berkulit gelap dan berambut panjang. Dari semua bahan bukti yang terkumpul, polis menjumpai beberapa sampel DNA. Satu daripadanya milik Norita dan selainnya milik dua lelaki yang berbeza. Lelaki yang menyerah diri adalah Hanif Basri Abdul Rahman, seorang jurutera Majlis Bandaraya Shah Alam, berumur 36 tahun. Salah satu sampel DNA adalah miliknya. Hanif kemudian didakwa di mahkamah atas tuduhan membunuh Norita. Apabila kes ini dibicarakan di mahkamah, satu perkara penting diketengahkan oleh pihak pendakwa raya sebagai keterangan berdasarkan keadaan sebagai bukti yang Hanif bersalah, iaitu sebelum Hanif menyerah diri kepada pihak polis, dia telah membotakkan kepala dan memotong semua kukunya. Timbalan pendakwa raya memberitahu mahkamah bahawa ini membuktikan bahawa Hanif cuba memusnahkan semua bukti yang boleh menghubungkannya dengan Norita. Menurut keterangan mahkamah, saksi-saksi pihak pendakwa raya, iaitu pengawal-pengawal keselamatan bertugas di kondo tersebut. Pertama, Hanif sering berkunjung ke kondominium Norita dan selalunya balik bersama Norita sekitar pukul 2 pagi. Kedua, pada hari kejadian, Hanif memasuki kondominium sebelum pukul 1 pagi dan kemudiannya mereka nampak Hanif dan Norita berbual dengan dua pasangan keturunan Melayu yang berada di dalam sebuah kereta perodua kancil di kawasan luar kondominium itu. Dan yang ketiga,
mereka tidak nampak Hanif meninggalkan kondominium pada hari kejadian. Berikut merupakan kronologi penuh kes pembunuhan Norita Samsudin dari 2003 hingga 2008. Pada 5 Disember 2003, Norita Samsudin berusia 22 tahun ditemui mati di dalam bilik tidur rumah sewanya di kondominium Puncak Prima Galleria, Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Kira-kira jam 4 pagi, Norita ditemui mati dalam keadaan tidak berpakaian di atas katil dengan tangan dan kakinya diikat, leher dijerut dan mulut disumbat dengan kain. Dua teman serumah Norita ditahan reman sehingga 9 Disember bagi membantu siasatan pembunuhan itu. Pada 7 Disember 2003, Ibu Norita, Nur Laila Bahari 45 tahun, menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pengurusan kondominium Puncak Prima Galleria Seri Hartamas kerana cuai sehingga menyebabkan kematian anaknya. Kakak sulung kepada mangsa Suhaili 29 tahun mendakwa adiknya ada memberitahu sering diganggu seorang lelaki berketurunan India Muslim. Dia memberitahu Hanif sangat berminat terhadap adiknya dan mahu hubungan mereka diteruskan seperti biasa. Sepasukan 5 pegawai Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur dihantar ke Kedah dan Perlis pada jam 12 tengah hari bagi menyoal siasat ahli keluarga Norita. Pada 8 Disember 2003, tahan reman terhadap 2 rakan serumah Norita disambung sehingga 11 Disember. Polis menumpukan siasatan terhadap hubungan mangsa dengan seorang lelaki India Muslim yang dikatakan antara suspek utama kes pembunuhan itu. Siasatan menjurus kepada surat ugutan bunuh yang dikatakan diterima mangsa. Polis menahan Hanif Basri Abdul Rahman yang menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields pada jam 4 petang. Pada 9 Disember 2003, Mahkamah Majistret Kuala Lumpur membenarkan polis menahan reman sehingga 16 Disember 3 lelaki, termasuk seorang suspek utama berkaitan siasatan kes pembunuhan Norita. Ketiga-tiga lelaki itu kemudian diperintahkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk diambil contoh darah, air mani dan rambut bagi tujuan DNA. Pada 11 Disember 2003, Mahkamah Majistret melanjutkan tempoh tahanan reman selama 7 hari lagi terhadap 2 rakan serumah Norita. Pada 17 Disember 2003, 2 rakan serumah Norita disambung reman 1 hari sehingga 18 Disember. Reman mereka sepatutnya sudah berakhir, tetapi pendaftar Mahkamah Majistret Seksyen Azizah Abdul Rahman melanjutkannya sehari lagi selepas menerima permohonan polis. Keesokannya, 2 rakan serumah Norita dibebaskan dengan jaminan bond oleh Mahkamah Majistret. Pada 9 Disember 2003, 2 pengawal keselamatan kondominium Puncak Prima Galleria Seri Hartamas reman bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan Norita. Majistret Suraya Mustafa Kamal mengeluarkan perintah reman terhadap 2 lelaki tersebut yang masing-masing berusia 56 tahun dan 23 tahun. Dua-dua lelaki itu diarahkan menjalani ujian DNA di Hospital Kuala Lumpur untuk diambil sampel darah, rambut dan air mani. 22 Disember 2003, Hanif didakwa di Mahkamah Majistret membunuh Norita antara jam 1.30 pagi sehingga 4 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Majistret Rosli Ahmad membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Stanley Agustin untuk memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi. Polis menyifatkan siasatan terhadap kes pembunuhan Norita selesai sepenuhnya selepas siasatan menyeluruh dilakukan semenjak 4 Disember. Pada 5 Mei 2004, bermulalah perbicaraan kes ini di Mahkamah Tinggi. Pada 17 Mei 2004, ahli kimia Lim Kong Bon berkata sejumlah 70 hingga 75% kandungan profil DNA pada tuala yang dijumpai di tempat itu adalah milik Norita. 20 hingga 25% milik Hanif Basri, manakala baki 5% kepunyaan seorang wanita yang tidak dikenal pasti. 2 penyumbang profil DNA itu katanya dikesan setelah didapati sepadan dengan profil DNA daripada contoh kesan darah dan contoh darah Hanif Basri serta Norita. Dalam keterangannya, turut memberitahu bahawa analisis DNA yang dijalankan mendapati profil DNA Hanif Basri telah ditemui pada kesan air mani beberapa barang bukti. Barang-barang tersebut ialah sarung bantal peluk, 8 keping kertas tisu, cadar, komforter dan 3 keping keratan tilam. Jelas beliau, rumusan itu dibuat setelah mendapati profil DNA pada kesan air mani pada barang-barang bukti itu adalah sepadan dengan profil DNA tertuduh.
Pada 22 Mei 2004, seorang pakar forensik Dr. Abdul Halim Mansar dipanggil sebagai saksi pendakwa ke-13. Beliau menyatakan bahawa dalam jenayah seksual, pasangan lelaki yang cemburu selalunya akan melakukan perbuatan seperti menggigit buah dada dan merosakkan bahagian kemaluan pasangan wanitanya. Ditanya sama ada dalam kes tersebut dia ada menemui bukti yang menunjukkan perkara itu berlaku. Jawabnya, tiada. Di soal mengenai kelemasan seksual, pakar forensik itu bersetuju yang ia bukanlah satu bentuk kematian yang diakui oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Dalam kes tersebut, Abdul Halim sekali lagi menafikan bahawa Norita mati akibat kelemasan seksual. Beliau juga tidak bersetuju bahawa kematian Norita adalah disebabkan oleh kesilapan yang berlaku dalam percubaan pasangan terbabit untuk meningkatkan puncak kenikmatan dengan cara melakukan kelemasan seksual. Kalau dalam keadaan kelemasan seksual, ia adalah satu proses sukarela. Tetapi di lidah Norita juga terdapat kesan cedera yang teruk. Lidah adalah satu benda yang boleh bergerak dan statik. Jadi kalau dalam proses sukarela ini, apabila mangsa terasa sakit, dia dengan mudah menggerakkan lidah atau kepalanya. Ini jelas menunjukkan bahawa Norita telah dilakukan paksaan tanpa kerelaannya sebelum dia dibunuh. Pada 1 Jun 2004, saksi pendakwa ke-23 Lance Corporal Anvera Senggam berkata, beliau telah diarahkan pergi ke tempat kejadian kira-kira pukul 5.25 pagi dengan membawa anjing pengesan bernama Lennox. Para Senggam dari unit anjing pengesan K9 Pulapol Jalan Semarak menyatakan beliau telah diarahkan membuat pengesanan mulai dari pintu rumah tingkat 7 kondominium itu ke pintu kecemasan lalu menuruni tangga hingga ke tingkat bawah sekali. Anjing itu jelasnya kemudian melalui tepi longkang blok bersebelahan blok B menuju blok A, melintas jalan hingga ke tepi pagar. Selepas itu pergi ke parking kereta, berpatah balik ke jalan raya dan terus ke jalan mati. Sampai di jalan mati itu, anjing itu berpusing-pusing sebab dia telah hilang kesan tidak boleh memberi tumpuan. Pada 3 Jun 2004, Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa tiada kesan cap jari ditemui di dalam bilik tidur Norita Samsudin. Pegawai penyiasat kanan dari Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields, Assistant Superintendent Syahrul Lali Masduki berkata, kesan cap jari juga tidak dikesan pada kipas angin berdiri dan setereka yang diambil dari bilik Norita. Berikutan ketiadaan penemuan cap jari, beliau menyatakan kedua-dua barang tersebut tidak dihantar ke Jabatan Kimia untuk pemeriksaan. Beliau juga memberitahu barang-barang seperti lampu tidur, wayar, beg plastik dan bakul sampah dari bilik gadis itu tidak dihantar ke jabatan berkenaan kerana berpendapat tiada keperluan untuk berbuat demikian. Syahrul Lali dalam keterangannya sebelum itu memberitahu bahawa beliau sampai ke tempat kejadian kira-kira pukul 6 pagi dan berada di situ sehingga pukul 8.15 pagi. Setibanya di unit kondominium itu, katanya beliau terus menuju ke bilik gadis tersebut lalu membuka pintunya dan mendapati tiada sesiapa di dalamnya. Syahrul Lali sebagai saksi pendakwa ke-29 seterusnya memberitahu beliau kemudiannya memegang muka mangsa dan mendapatinya telah meninggal dunia. Ketika itu, bilik itu dalam keadaan teratur dan hanya lampu tidur yang terjatuh ke bawah dan terdapat kerata wayar di hujung tilam. Siasatan yang dijalankan, Syahrul Lali mendapati tiada kesan pecah rumah berlaku di unit kondominium itu dan tiada barang-barang mangsa hilang kecuali telefon bimbitnya. Hasil pemeriksaan yang dibuat di Pejabat Beksis mendapati talian telefon itu tidak digunakan langsung selepas hilang. Pada 1 Julai 2004, Hanif dilepaskan dan dibebaskan atas tuduhan membunuh Norita di kondominium Puncak Prima Galeria Seri Hartamas pada 5 Disember 2003. Pada 28 Mac 2008, Mahkamah Persekutuan mengekalkan keputusan melepas dan membebaskan Jurutera Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA Hanif Basri Abdul Rahman. Hakim Mahkamah Rayuan Tan Sri Zaki Tun Azmi yang mengetuai panel 5 hakim membuat keputusan sebulat suara semasa menolak rayuan pendakwaan bagi mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang sebelum itu turut mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan Hanif Basri. Beliau bersidang bersama Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Arifin Zakaria, Datuk Ni Hashim Ni Abdul Rahman, Datuk Hashim Yusof dan Datuk Zulkifli Ahmad Makinuddin. Hakim Zaki yang membacakan penghakimannya menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan adalah betul dalam meneliti keterangan
maupun semasa menggunakan prinsip undang-undang sewaktu menilai keterangan mengikut keadaan. Terutamanya seperti dalam kes ini, apabila terdapat kemungkinan munasabah tentang kewujudan orang lain yang boleh melakukan kesalahan itu. Sehubungan itu, pendakwa gagal melakukan tugas dengan sempurna, apatah lagi mereka tidak dapat menyangkal dua keterangan utama, iaitu tentang kewujudan lelaki berbau busuk di apartmen itu dan lelaki tidak dikenali yang DNA ditemui pada jasad mangsa. Oleh itu, hakim bicara adalah betul semasa memutuskan untuk tidak memanggil tertuduh di akhir kes pendakwaan dan membebaskan Hanif Basri di peringkat tersebut. Mahkamah membuat keputusan untuk membebaskan Hanif atas 4 sebab. Pertama, mereka mendapati kenyataan kedua-dua pengawal keselamatan yang menjadi saksi tidak boleh dipercayai. Kedua, bau badan busuk yang tidak dapat dijelaskan. Ketiga, tiada bukti yang menyatakan bahawa Hanif merupakan orang terakhir melakukan hubungan intim dengan Norita. Keempat, wujudnya DNA kedua milik lelaki tidak dikenali. Menurut mahkamah, berdasarkan semua itu, pihak pendakwa raya gagal membuktikan kes prima facie dan dengan itu membebaskan Hanif dari tuduhan membunuh. Bagi anda mesti tertanya-tanya, kenapa kawan serumah Norita direman terlalu lama? Terdapat beberapa kesaksian, antaranya pertama, ini kerana terdapat sesuatu yang janggal di dalam keterangan rakan serumah Norita yang mengatakan mereka telah memberitahu pada mulanya ketika mereka membuka bilik Norita, mereka telah mendapati bilik itu berselerak seolah-olah dipecah masuk. Tetapi mengikut keterangan polis, ketika mereka sampai, bilik Norita kelihatan tidak berselerak seperti yang didakwanya. Kedua, rakan serumah Norita mengatakan ketika polis sampai ke rumah sewa mereka, 2 orang polis telah menutup pintu bilik Norita selama 30 minit. Ini menimbulkan syak wasangka bahawa mungkin 2 orang polis yang hadir itu sebenarnya bukan pihak yang bertanggungjawab menyiasat, tetapi bertindak menghapuskan bukti. Untuk pengetahuan, perbicaraan ini berlangsung selama 29 hari, bermula 6 Mei 2004 dan membabitkan 34 orang saksi. Malang 1000 kali malang. Kes Norita sudah menjadi kes lama. Lelaki yang tidak dikenali itu tidak dijumpai atau dikenal pasti. Berdasarkan fakta kes yang menyatakan bahawa tiada tanda-tanda pecah rumah dan pergelutan dengan Norita, kemungkinan besar Norita mengenal si pembunuh. Hanya Allah yang tahu segala tentang misteri pembunuhan Norita ini, dan tentunya arwah Norita sendiri. Begitulah kisah yang menimpa Norita Samsudin, sehingga kini kematiannya tidak terbela. Siapakah yang sanggup memperlakukan sedemikian rupa? Apakah motif utama pembunuhan kejam ini? Semua persoalan ini tidak terjawab sehingga sekarang. Adakah rakan serumah Norita merancang pembunuhan ini? Siapakah lelaki misteri yang didakwa bersama Norita itu? Adakah wujud komplot melindungi seseorang? Adakah sebenarnya Norita menjadi mangsa rogol oleh seseorang berhati binatang? Dan adakah selama ini Norita hanya difitnah dan dijadikan kambing hitam? Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan beliau. Dan kita mendoakan supaya Allahyarhamah Norita Samsudin ditempat dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.